Selamat pagi sekali lagi kepada kita semua pada pagi hari ini. Saudara sekalian, hari ini adalah hari terakhir di dalam bulan Januari dan sekaligus boleh menjadi seri terakhir dari seri Allah Perjanjian kita. Mari kita masuk di dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, 4 minggu kami sudah merenungkan firman-Mu tentang Allah Perjanjian. Dan kami diingatkan betapa Engkau adalah Allah yang luar biasa, sekaligus kami adalah orang yang begitu berdosa di hadapan Tuhan. Kami sungguh tidak bisa mengerti segala rencana-Mu yang luar biasa di luar pemikiran kami, Tuhan. Bahwa Allah yang kudus, Allah yang begitu agung mau mengadakan perjanjian, mengikatkan dirinya dengan kami orang yang begitu lemah dan berdosa ini. Dan hari ini kami akan menutup dan mengakhiri rangkaian daripada seri khotbah ini, Tuhan. Sekali lagi kami mengharap Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, memberkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka 2 Samuel 7 ayat yang ke-11. 2 Samuel 7 ayat ke-11 ini menjadi dasar daripada tema khotbah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan bagi kita semua, berbunyi seperti ini. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Saudara sekalian, perjanjian Musa yang minggu lalu kita bahas itu telah membawa bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan melalui kepemimpinan Joshua, Tuhan menggenapkan janjinya kepada Abraham dan Musa, saudara. Kepada Abraham janji Allah akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberi tanah perjanjian sudah digenapi. Janji Tuhan kepada Musa bahwa Israel akan menjadi umat kesayangan Allah dan menjadi bangsa yang kudus juga sudah digenapi. Maka saudara, sebagai bangsa yang kudus dan umat kesayangan Allah, Tuhan itu langsung memimpin bangsa Israel melalui hakim-hakim. Saudara, Israel sebagai bangsa yang dipimpin oleh Tuhan memiliki perbedaan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar Israel. Karena Allah sendiri yang menjadi pemimpin atas hidup mereka yang disebut dengan teokrasi. Bangsa Israel tidak memiliki raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Maka saudara, ketika kita merenungkan perjanjian Daud atau Davidic Covenant ini, ada sesuatu yang aneh di dalamnya, saudara. Bahwa perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Karena sebenarnya perjanjian ini muncul dari satu pemberontakan Israel kepada Allah. Di dalam 1 Samuel pasal ke-8 diceritakan tentang masa tua Samuel sebagai hakim yang terakhir bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel sendiri tidak menginginkan anak-anak Samuel menjadi penerus daripada bapaknya. Nah, di dalam 1 Samuel 8 ayat ke-6 dikatakan, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Saudara, ketika Samuel menyampaikan ini kepada Tuhan, Tuhan mengatakan sesuatu kalimat yang menyedihkan kepada Samuel, saudara. Bukan kamu yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak.
Saudara, bukankah ini satu pemberontakan yang luar biasa? Mereka menolak Allah sebagai pemimpin mereka. Tapi anehnya saudara, di dalam 1 Samuel 8 ayat yang ke-9, Tuhan justru berkata kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka. 但是在撒母耳记上第8章第9节，上帝吩咐说，请撒母耳听他们的话。 Tuhan mengabulkan permintaan mereka untuk memiliki seorang raja. 上帝应许他们的祈求，把一位王赐给他们。 Sebenarnya kita tidak perlu terlalu heran saudara akan permintaan bangsa Israel terhadap seorang raja ini. 其实我们不必惊奇他们祈求君王的事， Karena di dalam Ulangan 17 ayat 14 Tuhan sudah menubuatkan akan hal ini. 因为在申命记，上帝已经预言了。 Pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sudah mengatakan mereka akan meminta seorang raja di tengah-tengah mereka. 神说，当他们进到神所赐的地，他们要祈求一位王。 Maka saudara, kita melihat perjanjian Daud ini satu perjanjian yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya. 所以以大卫之约与前约不同。 Karena perjanjian ini muncul dari satu pemberontakan bangsa Israel kepada Allah. 这个约发生在以显明对上帝的悖逆。 Jadi saudara, kalau kita mengerti akan hal ini, kita melihat Allah itu merubah pemberontakan mereka, permintaan mereka yang berdosa menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat untuk mengenapkan rencana Allah. 神借着他们悖逆的祈求来成就神祝福他们的应许。 Saudara-saudara, apa sih inti dari perjanjian Allah dengan Daud ini, saudara? 上帝与大卫之约的中心点是什么呢？ Bila perjanjian Allah dengan Abraham itu berbicara tentang umat Allah, 如果上帝与亚伯拉罕之约是讲到显明， perjanjian Allah dengan Musa itu berbicara tentang nation atau bangsa yang kudus di hadapan Allah, 上帝与摩西之约讲到一个圣洁的民族， maka perjanjian Allah dengan Daud ini berbicara tentang pemimpin umat Allah. 但是上帝与大卫之约是讲到神的显明。 Saudara-saudara, kalau kita tadi membaca di dalam seluruh pasal 2 Samuel pasal ke-7 ini, 如果我们读撒母耳记下第7章， kita tidak akan menemukan istilah covenant atau perjanjian itu muncul di dalam pasal ini, saudara sekalian. 我们没有看到上帝之约的事 Ini 情。 mirip dengan perjanjian Adam di dalam pertemuan pertama. Istilah covenant itu tidak muncul di dalam Kejadian pasal kedua. 好像与亚当之约没有约的出现。 Tetapi kalau saudara membaca Mazmur 89 ayat 4, di situ jelas Allah membuat perjanjian dengan Daud. 但是如果你读诗篇的话，你就看见上帝与大卫立约。 Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. 我以我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。 Juga saudara melihat di dalam 2 Samuel 23 ayat 5 dikatakan, sebab ia menegaskan bagiku suatu perjanjian yang kekal. 我在神面前并非如神，却与我立永远的约。 Saudara, inilah sebabnya para teolog-teolog Reform percaya di dalam 2 Samuel 7, di situ ada satu perjanjian antara Allah dengan Daud. 在撒母耳记下，我们看见上帝与神之约。 Maka bagaimana saudara Allah itu mempersiapkan perjanjian ini di balik pemberontakan bangsa Israel tersebut? 神透过显明的悖逆来筹备这一个约。 Ada 3 fase Tuhan mempersiapkan perjanjiannya dengan Daud. 有3个步骤，上帝预备与大卫之约。 Saudara, yang pertama dikatakan di dalam 2 Samuel pasal ke-5, yaitu Daud merebut Yerusalem. 第一点就是大卫夺取了耶路撒冷。 Yang kedua dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 6, Daud membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. 上帝把会幕带到耶路撒冷。 Dan di dalam 2 Samuel 7 tadi kita baca, Tuhan mengaruniakan satu masa keamanan yang luar biasa kepada Daud. 神给他那个时代平安。 Maka Yerusalem menjadi pusat pemerintahan sekaligus menjadi pusat ibadah bangsa Israel. 耶路撒冷成为政治的中心，也是崇拜的中心。 Saudara, di dalam 3 fase inilah Allah mempersiapkan perjanjiannya dengan Daud, saudara. 在这3个步骤当中，上帝与大卫立约。 Maka di dalam 2 Samuel 7 di sana kita menemukan sesuatu cerita yang unik luar biasa perjanjian Allah dengan Daud. 所以在撒母耳记下第7章，我们看见上帝与大卫之约的特点。 Di dalam 2 Samuel 7 ayat kedua dikatakan Daud itu memiliki rencana bagi Tuhan.
在第2节那里说，大卫有计划。 Dan dia mengatakan kepada Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, tetapi tabut Allah diam di dalam tenda. 他说：“看哪，我住在香柏树的宫中，神的约柜反在幔子里。” Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita sedikit belajar tentang rohani daripada Raja Daud. 我们来学习大卫的凌晨。 Saudara perhatikan Daud di dalam masa tenangnya, dia tidak melupakan Tuhan, saudara. 他在平安的时候没有忘记神， Dia tetap memikirkan Allah, dia tetap memikirkan pekerjaan Allah. 他继续思想神的工作、神的需要。 Dia dekat dengan Allah bukan hanya pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. 他亲近上帝不是在被扫罗追赶的时候， Tetapi di dalam masa tenang, dia tetap memikirkan apa yang terbaik bagi Allah yang dia cintai. 但是在平安的时候，他也想什么是 Dia 对神 ingin 有益的。 dia ingin membuatkan sebuah rumah bagi Allah. 他要为神建一个宫殿。 Saudara-saudara, di dalam ayat kelima, di situ ada rencana Allah bagi Daud. 在第5节，上帝对大卫的计划。 Jadi pasal ini unik, saudara. Daud menyatakan keinginannya, rencananya bagi Tuhan, kemudian disusul dengan satu cerita Allah punya rencana bagi Daud yang lebih besar daripada rencana Daud bagi Allah. 在第2节那里说，大卫对神有一个心愿，但是第5节说，上帝对大卫也有他的计划。 Maka saudara lihat di dalam ayat kelima, Tuhan berkata kepada Nabi Nathan, masakan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. 你去告诉我仆人大卫说，耶和华如此说，岂可建造殿宇给我居住呢？ Saudara-saudara, Allah bukan meragukan kemampuan Daud. 上帝并不是怀疑大卫的能力， Allah juga bukan meragukan ketulusan hati Daud ingin membangunkan sebuah bait, sebuah rumah bagi Allah. 上帝也没有怀疑他的诚心愿意为神建殿。 Tetapi kalimat ini adalah satu kalimat Tuhan ingin menunjukkan rencananya yang lebih besar bagi Daud. 上帝要把他更大的计划成就在大卫的身上。 Apa saudara rencana Allah bagi Daud dan keturunannya? 上帝对大卫的后裔有什么计划 Itu 呢？ Tuhan katakan melalui Nabi Nathan di dalam ayat yang ke-11 tadi yang kita baca. 在11节那里说， Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. 上帝要给你建立家室。 Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan sedikit ayat 11 ini karena ayat ini penting luar biasa bagi kita. 11节非常重要，我来解释给你们 Tadi 听。 di dalam ayat kedua dikatakan Daud ingin membangun sebuah rumah bagi Tuhan. 在第2节，大卫要为上帝建立宫殿。 Ayat kelima Tuhan mempertanyakan Daud, masakan engkau mendirikan rumah bagiku? 第5节，上帝向他问说：“难道你要为我建殿宇给我居 Dan 住吗？” ayat 11 Tuhan yang mengatakan, "Enggak Daud, bukan kamu yang akan membangun rumah bagiku, tetapi aku yang akan membangunkan rumah bagimu." 但是11节，神说：“不是你为我建立宫殿，乃是我要为你建立 Saudara, 家室。” Alkitab kita bahasa Indonesia memakai kata keturunan, di situ adalah satu kesalahan terjemahan, saudara. 如果印尼文说你的后裔， Di dalam bahasa Inggris lebih jelas bahwa the Lord will make you a house. 如果英文说是为你建立家室， Saudara, kata house di situ merupakan tandingan daripada house yang akan Daud bangun bagi Tuhan. 就是这个家室胜过于大卫要为神建的殿。 Kenapa bisa demikian, saudara? 为什么能够如此 Karena 呢？ kata rumah maupun kata dinasti, dinasti yaitu satu masa, itu memiliki akar kata yang sama di dalam bahasa Ibrani. 在希伯来人的家室和王朝同一个字根。 Saudara, ayat ini ingin mengajarkan kepada Daud dan kepada kita sesuatu yang penting luar biasa. 这一节圣经教导我们重要的真理。 Daud ingin membangun sebuah rumah yang terbatas di Yerusalem bagi Allah. 上帝要在耶路撒冷建立一个有限的家给上帝， Tetapi Tuhan ingin membangun sebuah dinasti yang kekal kepada Daud yang tidak diikat di dalam sebuah kota Yerusalem. 但是上帝要为大卫建立一个王朝，是不被耶路撒冷所限制。 Maka Nathan berkata kepada Daud, Tuhan akan membangun sebuah rumah, sebuah dinasti bagi engkau. 但是上帝要为你建立家室，建立王朝。
Saudara-saudara, apa sih isi perjanjian Allah kepada Daud di dalam 2 Samuel pasal ke-7 ini? 所以上帝在撒母耳记下第7章的应许是什么呢？ Ada beberapa hal saudara yang Tuhan katakan kepada Daud sebagai perjanjiannya. 上帝与他之约有几件事。 Yang pertama Tuhan mengatakan bahwa bukan Daud yang membangun bait Allah, rumah bagi dia, tetapi adalah anaknya yaitu Salomo. 就是不是大卫为他建殿，乃是他的后裔，就是他的孩子扫罗门。 Dan Tuhan bukan saja memberikan kesempatan kepada Salomo untuk membangunkan rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan juga berkata kalimat yang penting, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. 并且他使这个扫罗门可以建殿，并且成为他的父。 Saudara, yang ketiga, Tuhan berjanji kepada Daud bahwa kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. 并要坚定他的国直到永远。 Saudara-saudara, siapa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam perjanjian Allah dengan Daud ini, saudara? 神与大卫之约的这个指向谁呢？ Memang di dalam konteks yang terdekat, perjanjian ini menuju kepada keturunan Daud secara jasmani. 相近的距离来说，是关于大卫的子孙， Di dalam hal ini adalah Salomo itu sendiri. 就是所罗门。 Tuhan ngomong, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. 我要做他的父，他要做我的子。 Dan aku akan menghajar dia apabila dia tidak setia kepadaku. 他若犯罪，我要用杖子打他。 Tetapi di dalam konteks yang lebih jauh, saudara, ayat ini atau perjanjian ini bukan sekedar bicara tentang Salomo. 但是更远方的来看，这不是单单关于所罗门。 Dari mana kita tahu, saudara 从哪 sekalian? 里我们知道 Di 呢？ dalam Ibrani 1 ayat ke-5, apa yang Tuhan katakan kepada Salomo itu sekarang diberlakukan bagi Kristus. 在希伯来书告诉我们说，对而关于所罗门所说的一切是关于基督。 Saudara, Ibrani 1 ayat ke-5 itu mengutip perkataan 2 Samuel pasal ke-7, saudara sekalian. 在希伯来书第5节那里是录起在撒母耳记下的书。 Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Sekarang itu ditujukan kepada Yesus Kristus Sang Mesias. 你是我的儿子，我今日生你，就是指作父耶稣基督弥赛 Ini 亚。 menunjukkan, saudara, perjanjian Allah dengan Daud itu bukan sekedar perjanjian yang sementara atau sebentar. 所以，上帝与大卫之约不是暂时的， Tetapi ini juga menjadi bayang-bayang akan janji Mesias yang akan datang. 乃是弥赛亚要来的影子。 Saudara, kerajaan Israel nanti kita akan lihat tidak lama kemudian akan hancur secara fisik. 我们看大卫的国不久要粉碎。 Bahkan ketika Tuhan Yesus datang, bangsa Israel pun di dalam penjajahan Romawi. 当耶稣再来的时候，以色列民也在罗马的统治下。 Seolah-olah janji Allah kepada Daud ini tidak digenapi dan gagal, saudara. 好像大卫与上帝与大卫之约失败了。 Mana katanya kerajaannya, tahtanya akan kokoh selama-lamanya. 他的国位要坚固直到永远。 Pada waktu Tuhan Yesus datang, bangsa Israel sudah tidak memiliki raja lagi, saudara. 当耶稣到来的时候，他们已经没有君王。 Itulah sebabnya, saudara, janji Allah kepada Daud ini jangan dilihat hanya di dalam konteks yang dekat, tetapi ini harus dilihat sebagai bayang-bayang daripada Kristus yang akan datang. 所以，上帝与大卫之约不是从近处来看，乃是要往远处看。 Maka disinilah pentingnya perjanjian Allah kepada Daud, saudara 所 sekalian. 以，上帝与大卫之约是非常重要。 Bahwa perjanjian ini menyatakan Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. 上帝与他之约是讲到弥赛亚要从他的后裔而来。 Saudara, di dalam pertemuan pertama ketika kita mempelajari tentang perjanjian Adam, di situ Tuhan sudah menjanjikan bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular. 当我们看上帝亚当之约，已经应许了女人的后裔要粉碎蛇的头。 Tapi Tuhan tidak ngomong, saudara, ini dari suku apa, bangsa apa, Mesias itu akan datang. 他们不知道透过谁弥赛亚要来。 Di dalam perjanjian Daud inilah semuanya menjadi begitu jelas bahwa Mesias itu adalah keturunan dari Daud itu sendiri. 透过上帝与大卫之约，我们看见弥赛亚就是大卫的后裔。 Itulah sebabnya di dalam inkarnasinya Tuhan Yesus disebut sebagai salah satu nama sebagai the Son of David, anak Daud. 所以当基督道成肉身的时候，他被称为大卫的儿子。 Bahwa kerajaan Daud itu adalah satu gambaran, satu prototipe
tentang kerajaan Allah yang akan dibawa di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. 这就是大卫的国是在耶稣的身上。 Saudara, di dalam pengertian inilah Tuhan menubatkan kepada Daud bahwa kerajaan keturunanmu akan kokoh selama-lamanya. 这就是应许了他的国位也坚定直到永远。 Jadi saudara-saudara, kalau kita mempelajari tentang perjalanan bangsa Israel setelah memiliki seorang raja, itu tidak mulus, saudara sekalian. 如果我们看见以色列人有君王的时候，他们的路程不是一路一帆风顺。 Setelah Daud mati, kemudian digantikan oleh Salomo. 当大卫去世了，扫罗摩接续他做王。 Dan setelah Salomo mati, kerajaan Israel itu pecah menjadi utara dan selatan. 当大卫死后，所罗门王死后，他的国分为南国和北国。 Kerajaan utara, ibu kota Samaria, kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem. 北国是撒玛利亚城，南国是耶路撒冷。 Mirip Korea Utara, Korea Selatan, 好 saudara 像南 sekalian. 韩还北韩， Masing-masing memiliki rajanya sendiri-sendiri. 他们个别有他们的王。 Maka saudara-saudara, di dalam perpecahan bangsa itu, mereka banyak sekali tidak setia kepada Tuhan. 在这分裂期间，他们很多不忠于上帝。 Kalau sudah membaca kitab nabi-nabi, saudara akan menemukan salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan dan sering dilakukan oleh kedua suku ini adalah berhala. 如果我们看先知书，我们知道他们时常使上帝伤心，就是有偶像。 Maka seperti tadi Tuhan berjanji kepada Daud, aku akan menghajar keturunanmu kalau mereka tidak setia kepadaku. 如果他们不忠心，我要刑罚他们。 Maka kedua negara ini utara dan selatan mengalami pembuangan baik di Asyur maupun di Babel. 所以这两个国就被掳到亚述或者是巴比伦。 Saudara-saudara, di tengah-tengah pembuangan itulah Tuhan memberikan kepada Yeremia sebuah nubuatan tentang perjanjian yang baru. 在这被掳期间，上帝就给耶利米一个 Mari 预 kita 言。 membaca, saudara, Yeremia 31 ayat 31. 我们看耶利米书31章31节。 Saudara, saya ingin mengajak kita melihat bagian yang penting ini. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 berbunyi seperti ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan akan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara sekalian, inilah satu-satunya istilah the new covenant, perjanjian baru itu muncul di dalam perjanjian lama. 这在旧约里中唯一出现新约的应许。 Latar belakang Yeremia menyampaikan firman ini adalah janji pemulihan di tengah-tengah pembuangan Israel di dalam Babel. 上帝对耶利米的这个预言，就是成就神对大卫的应许。 Akan tiba waktunya aku akan mengadakan satu perjanjian yang baru dengan engkau. 日子将来将到，我要以色列家、犹大家立令新约， Yang berbeda dengan semua perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka. 不像我以他列祖所立的约。 Saudara, apanya yang baru, saudara sekalian? 什么是新约呢？ Kalau saudara membeli barang, lalu salesman mengatakan, oh ini baru, ini handphone terbaru, iPhone 13, ini lebih baru dari versi-versi sebelumnya. 如果你买一件东西或者手机，说这个新的， Saudara pasti akan tanya, apanya yang baru? Namun- Fasilitas apa yang baru? 你要问他是什么新的，有什 Saudara, 么新的 demikian 设 pula 备。 ketika Tuhan menjanjikan akan datang satu masa perjanjian baru, kita tanya, apanya sih yang baru, saudara? 所以当上帝说有新约，什么是新约呢？
ada begitu banyak perbedaan yang akan kita pelajari. 有这样多的不同点。 Perjanjian baru ini beda secara kualitas. 这个新约质量不同， Perjanjian baru ini berbeda dengan caranya. 它的方法也不同， Perjanjian baru ini beda fondasinya. 它的根基也不同。 Maka saudara, ketika kita membaca tadi Yeremia 31, di sana Tuhan memberikan satu gambaran perjanjian baru yang akan datang di kemudian hari. 所以在新约这里给我们一个写照， Saudara 带来的新约。 Saudara perhatikan perjanjian baru ini Tuhan tujukan kepada kaum Yehuda dan kaum Israel. 这是对犹太人和以色列人的一个应许。 Di tengah-tengah perpecahan Israel dan Yehuda, Tuhan menjanjikan nanti di dalam the new covenant, bangsa yang terpecah belah ini akan bersatu kembali. 在以色列和犹太人分裂当中，神应许他们这个新约要使他们合一， Tidak dipimpin lagi oleh dua raja, tetapi dipimpin oleh satu orang raja saja. 不是被两位王所领导，乃是被一位王所领导。 Saudara perhatikan di dalam Yeremia 31, Tuhan juga mengatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. 他也说：“我要把我的律法放在他们的心中， Dan menuliskan di dalam hati mereka. 并且写在他们的心上。 Saudara, apa arti daripada ayat ini, saudara ” 这 sekalian? 个这一届的意思是什么呢？ Ini adalah satu pembedaan antara internal dan eksternal, the law of God. Hukum Allah yang eksternal maupun internal. 这就是讲到上帝的律法在他们心外和在他们心里。 Saudara ingat ketika Tuhan memberikan hukumnya melalui Musa, hukum itu dituliskan di atas dua loh batu, saudara. 当上帝把律法给以色列民，透过摩西是写在石板上。 Tapi nanti ketika perjanjian baru itu tiba, dikatakan oleh Tuhan, aku tidak akan menuliskan Tauratku lagi di batu, tetapi aku tuliskan hukumku, Tauratku di dalam hati mereka. 但是新约来了，这个律法不是写在石板上，乃是写在他们的心板上。 Ini berarti perubahan dari eksternal kepada internal. 这就是说从外面变成里面。 Saudara, Tuhan juga mengatakan satu kualitas yang berbeda. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya. Sebab mereka semuanya besar ataupun kecil akan mengenal aku. 它的质量也改变了，所有从小到大的，他们自己能够明白认识上帝。 Apa arti daripada ayat ini, saudara sekalian? 这是什么意思呢？ Ini bukan berarti kita tidak perlu ngajar anak-anak atau tidak perlu ada sekolah minggu lagi. 这并不是说我们不需要主日学， Ini bukan berarti kita tidak perlu memberitakan Injil lagi, tidak perlu ada pembinaan dan sebagainya. 这并不是说我们不需要传福音、有辅导的事工。 Tetapi ayat ini ada satu nubuatan bahwa nanti suatu saat di dalam perjanjian baru itu fungsi imam dan fungsi nabi itu akan berhenti. 这是一个预言，说有一天祭司的功用要停止。 Saudara, kita ingat di dalam perjanjian lama sejak Tuhan memberikan hukumnya kepada Musa, bangsa Israel itu selalu bergantung kepada dua fungsi ini, imam dan nabi, saudara. 我们知道，当上帝把他的约透过摩西给他们写明，他们依赖祭司，这个 Bangsa Israel tidak bisa langsung kepada Tuhan, harus melalui seorang imam. 神要透过一个先知祭司传达给他们信 Dan 息。 Tuhan tidak bisa langsung berbicara kepada mereka, harus melalui seorang nabi. 神不能够立刻向他们说话，要透过一个先知。 Tetapi nanti dalam perjanjian baru, the new covenant, 但是在新约里面， tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya, sebab mereka akan mengenal Allah secara pribadi. 他们不需要别人的教导，他们个别要认识上帝。 Dan Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 31, nanti di dalam perjanjian baru, di sana ada the true forgiveness, pengampunan yang sesungguhnya akan terjadi. 所以在这里说，真实的赦罪要发生。 Aku akan mengampuni kesalahan dan dosa mereka dan tidak akan lagi mengingat segala kesalahan mereka. 我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。 Saudara, inilah janji tentang the new covenant yang Tuhan berikan di tengah-tengah daripada pembuangan bangsa Israel. 这就是在被掳当中，神给他们新约的意义。 Satu pengharapan di tengah-tengah kefrustrasian mereka di dalam pembuangan Babel, saudara 在一切 sekalian. 非心失望当中，他们给他们盼望。 Maka pertanyaannya, kapan the new covenant ini digenapi? 这个新约在什么时候成就？ Saudara-saudara, tidak ada jawaban lain.
Tadi di dalam perjanjian Allah dengan Daud, ini sudah jelas menuju kepada Kristus sebagai penggenap dari semua perjanjian Allah. 所以上帝以大卫之约是成就在基督的身上。 Kita tidak ragu saudara mengatakan bahwa Kristus adalah penggenap daripada the new covenant ini. 我们没有怀疑说基督就是新约的成就。 Tetapi yang jadi pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita yakin bahwa Kristus adalah penggenap dari perjanjian yang baru yang Tuhan nubuatkan melalui Yeremia dan Daud 怎 ini. 么样能够深信基督是神成就大卫的应许？ Saudara, saya ingin memberikan 3 analisa terhadap argumentasi Kristus adalah penggenap perjanjian baru. 有3个我们来研究。 Yang pertama saudara itu berkaitan dengan 3 jabatan Kristus di dalam dirinya. 就是基督身上的3种身份。 Saudara-saudara, kita tahu Kristus di dalam masa inkarnasinya memiliki 3 jabatan penting, raja, imam, dan nabi, saudara 在 sekalian. 他的道成肉身当中有3个身份，就是君王、先知和祭司。 Pernahkah saudara memikirkan kenapa Kristus disebut raja, imam, dan nabi? 为什么被称为君王、祭司和先知呢？ Dia tidak punya kerajaan, dia tidak punya pasukan, kenapa dia disebut sebagai raja? 他没有国度，他没有跟军兵，为什么被称为王？ Kenapa Kristus disebut imam? Dia bukan dari keturunan daripada Lewi, dia ada keturunan Yehuda. 他是是犹太人的后裔，为什么被称为祭 Demikian 司？ juga kenapa Yesus memiliki jabatan sebagai nabi? 为什么他是先知？ Kalau saudara meneliti ini, 3 jabatan ini, semua ini anomali saudara, tidak umum. 如果我们来看这身份是与众不同的， Semua ini seolah-olah melanggar hukum daripada hukum-hukum dunia. 与世界的律不同。 Tetapi hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, 3 jabatan Kristus ini berkaitan dengan perjanjian-perjanjian Allah kepada orang-orang di dalam PL. 上帝成就基督的应许是上帝以旧约人的应许的成就。 Tadi kita melihat saudara bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud tentang kerajaannya yang kokoh. Inilah dasar jabatan Kristus sebagai raja. 所以，因为上帝应许大卫的国要坚定到永远，所以 Dan 基 di 督 dalam perjanjian Allah dengan Musa, di situ ada jabatan imam dan nabi yang nanti akan digenapkan di dalam Yesus Kristus. 因摩西之约，祭司与先知也是成就在基督的身上 Maka。saudara, kita harus hari ini mulai sadar bahwa 3 jabatan Kristus ini adalah penggenapan dari perjanjian-perjanjian Allah di dalam sepanjang perjanjian lama, saudara 所 sekalian. 以，基督成就的应许是与旧约人物有关。 Jikalau di dalam perjanjian lama 3 jabatan ini hanya ada 1 orang yang menjabat dengan jabatan tertentu, maka di dalam Kristus 3 jabatan ini berkumpul di dalam 1 pribadi, Yesus Kristus. 如果在旧约一个人只有一种身份，但是在新约里面这3种身份在基督一个人的身上。 Inilah sebabnya saudara, saya yakin bahwa Kristus adalah penggenapan dari semua perjanjian Allah di dalam PL. 所以我相信基督就是成就旧约里面一切的应许。 Yang kedua saudara, argumentasinya adalah mengapa Kristus adalah penggenap perjanjian baru ini. 为什么基督是成就新约的应许？ Kalau saudara membaca kitab-kitab Injil khususnya, saudara akan menemukan sesuatu yang menarik tentang perdebatan identitas Tuhan Yesus. 如果我们读新约的时候，我们看见他们为着他的身份来讨论。 Saudara, di dalam kitab-kitab Injil beberapa kali muncul perdebatan tentang identitas siapa Yesus Kristus ini, saudara. 在新约里面，我们看见很多人来疑问他的身份。 Dan anehnya saudara, Tuhan Yesus selalu menghubungkan dengan tokoh-tokoh di mana Allah membuat perjanjiannya dengan orang-orang di dalam PL. 但是耶稣时刻把旧约人物联系在神的应许上。 Saya memberikan beberapa ayat supaya kita lebih gamblang memahami apa yang saya maksudkan ini. 我们来看几节圣经，让 Di 我 dalam 们明白。 Yohanes 8, di situ ada perdebatan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi dan orang Farisi. 在约翰福音第8章那里有法利赛人与他的辩论。 Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 56 sampai 57 seperti ini. Umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. 他们说：“你还不到50岁，你其见过亚伯拉罕吗？”
Tuhan Yesus jawab, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. 他说还没有亚伯拉罕之前，我已有了。 Abrahamic covenant muncul di dalam ayat ini. 所以以亚伯拉罕之约出现在这个地方。 Saudara ingat Tuhan pernah menampakkan diri kepada Abraham di dalam bentuk teofani ketika Allah menyatakan janjinya kepada Abraham. 上帝曾经向亚伯拉罕显现来说出他的应许， Dan hampir semua para pentafsir Alkitab setuju bahwa salah satu orang yang menampakkan diri kepada Abraham itu adalah penampakan Kristus di dalam perjanjian lama. 很多解经家都承认说，向亚伯拉罕显现的其中这一次耶 Maka 稣基督。 itulah sebabnya orang Farisi dan orang Yahudi heran. Umurmu belum 50 tahun, engkau sudah berani ngomong melihat Abraham? 所以他们说，你还没有50岁起见过亚伯拉罕呢？ Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini bicara tentang kekekalan Kristus. 还没有亚伯拉罕就有了我，这是讲到他的永 Lukas 恒。 20 ayat 41 sampai 44. 在路加福音20章41到 Daud 40节， bicara tentang Kristus. 大卫也讲到基督。 Saudara, di dalam ayat ini juga dikatakan Daud menyebut Kristus sebagai tuannya, sekaligus Yesus adalah anak Daud. 大卫称主是我的主，且称大卫是我的孩子。 Ini bicara lagi tentang identitas Yesus yang membuat orang Israel dan orang Yahudi itu kebingungan, saudara. 这个使到犹太人彷徨。 Bagaimana mungkin dia menyebut menyebut Daud itu sebagai tuannya, sekaligus dia mengaku dia adalah anaknya. 他称大卫为主，又称大卫是他的儿 Ini 子。 berkaitan dengan Davidic covenant yang barusan tadi kita pelajari. 这就是以大卫之约有关。 Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. 我要成为他的父，他要成为我的孩子。 Yohanes 5 ayat 46 bicara tentang Mosaic covenant. 约翰福音第5章那里讲到摩西之约， Sekali lagi bicara tentang identitas Yesus yang membuat orang Yahudi kebingungan. 再一次讲到耶稣的身份使他们彷徨。 Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. 你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的。 Mosaic covenant muncul di dalam ayat ini. 在这里讲到摩西之约， Dan di dalam Roma 5 ayat 14, Paulus menyinggung tentang Adamic covenant. 在罗马书第5章讲到上帝 Adam adalah gambaran dia yang akan datang. 亚当是那以后要来的意象。 Saudara-saudara, apa yang saudara lihat dari ayat-ayat yang saya berikan pada saudara pagi ini? 从这几节经文，我们看见， Apakah saudara masih ragu Kristus adalah penggenap daripada perjanjian baru yang dinubuatkan oleh Yeremia? 你还怀疑耶稣是成就旧约的应许吗？ Setiap pembicaraan tentang identitas Yesus, Yesus selalu menghubungkan dirinya dengan tokoh-tokoh perjanjian di dalam PL. 每一次讲到他的身份，他都与旧约的人物有相连。 Dan argumentasi ketiga adalah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia menunjukkan dia penggenap semua perjanjian Allah di dalam perjanjian lama. 最后，他透过他的死和复活，显明他成就旧约所说的一切。 Saudara-saudara, setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, kita tidak sadar. Kita mendengar satu kalimat yang mungkin sudah kita dengar ribuan kali sebagai orang Kristen, saudara. 每一次领受圣餐，我们听见一句话，可能已经听过了。 Tetapi di dalam kalimat itulah Tuhan Yesus menegaskan dia adalah penggenap daripada perjanjian baru yang Allah berikan melalui Yeremia. 他说：“我所立的约，所流的血，是为你们成就耶利米 Di 所说 dalam 的。” Matius 26 ayat 28 di dalam The Last Supper, Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 因这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦免。 Di dalam paralelnya Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, inilah darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu sekalian. 这是我所立约的血，是为多人流出来的。 Saudara, inilah yang tadi kita lihat di dalam Yeremia. Mengapa perjanjian baru ini berbeda dengan semua perjanjian-perjanjian yang dilakukan di dalam perjanjian lama? 所以在耶利米书这里，我们看见所有的新约与其他的立约不同。 Semua orang-orang di dalam perjanjian lama, di mana Tuhan mengikatkan
dirinya pernah dan selalu mengalami kegagalan dan memberontak kepada Tuhan. 其他一切的约都是上帝主动与他们立约，并且立约的人失败。 Mulai Adam sampai Daud semuanya pernah berbuat dosa di hadapan Allah. 从大卫到从亚当到大卫都是犯罪。 Hanya di dalam Yesus Kristus yang menggenapkan perjanjian baru ini menjadi perjanjian yang berbeda dengan semuanya sebelumnya. 只有基督这个新约与其他的约不同。 Saudara-saudara, bukan saja ini adalah the new covenant, tetapi ini juga ada the last covenant, perjanjian Allah yang terakhir bagi umat manusia. 这不是单单新约，也是一人最后的一个约。 Perjanjian ini adalah perjanjian yang sudah digenapkan, consume, yang sudah sempurna, yang tidak mungkin bisa disempurnakan lagi. 这个约是已经完全了的，不必再修补。 Itulah sebabnya saudara, Tuhan sudah tidak pernah mengadakan perjanjian dengan manusia melebihi daripada the new covenant ini. 所以上帝不再与人立约，只有这一个新约。 Apakah berarti Kristus membatalkan semua perjanjian Allah di dalam PL? 是否上帝废弃旧约的一切约？ Saudara, saya tidak setuju dengan istilah membatalkan. Saya lebih setuju dengan istilah menggenapkan. Kristus bukan membatalkan, tapi Kristus menggenapkan semua perjanjian Allah di dalam PL yang tidak sempurna tadi. 基督没有废弃旧约的一切约，乃是成就旧约一切的约。 Saudara, inilah sebabnya kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur, berbahagia, sebab perjanjian itu sudah digenapkan di dalam kesempurnaan oleh Yesus Kristus. 所以今天我们成为神的儿女，我们感恩，因为在基督里面已经成就了一切。 Maka saudara, sebelum mengakhiri daripada rangkaian seri Allah perjanjian ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari rangkaian khotbah Allah perjanjian ini? 当我们学习上帝的约，我们学习到什么呢？ Paling tidak ada dua hal penting sebagai aplikasi yang ingin saya sampaikan kepada saudara. 最低限度有两件事情我们可以应用。 Yang pertama saudara, pengenalan saudara kepada Allah harus berubah. 第一，我们对上帝的认识应该有不同的看法。 Jangan lagi menganggap dan melihat berelasi dengan Allah seperti ketika kita berelasi dengan dewa-dewa di dalam agama leluhur kita. 所以我们与上帝的关系不像我们与其他偶像的关系。 Jangan hanya berpikir Allah itu cuma menolong kita, menyembuhkan kita, memberkati kita tok. Jangan berpikir kita mencari Allah ketika kita ada di dalam masalah. 我们不要以为神只有能够医治我们、祝福我们有问题的时候来寻找神。 Teologi perjanjian ini mengatakan dan mengajarkan kepada kita dia Allah yang ingin berelasi, Allah yang Immanuel, Allah yang ingin dekat dengan umatnya, saudara. 这是他要与我们同在，他要亲近我们，他要与我们有亲密关系的神。 Maka ini harus merubah seluruh konsep pengenalan kita tentang Allah. 所以只要改变我们对神的看法。 Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari ketika kita belajar tentang Allah perjanjian ini? 第二点，当我们学习上帝的约有什 Saudara 么 juga 呢？ harus berubah konsep tentang apa itu Alkitab. 我们也要改变对圣经的看法。 Saudara, ketika kita melihat bagaimana dari perjanjian lama, kitab Kejadian sampai perjanjian baru, itu merupakan satu cerita tentang sejarah keselamatan Allah. 从旧约到新约是讲到上帝的救恩。 Saudara sekarang belajar melihat Alkitab dengan perspektif yang berbeda. 所以我们要以不同的眼光来看圣经。 Alkitab itu bukan buku cerita biasa, saudara sekalian. 圣经不是普通的故事， Bahkan Alkitab itu bukan obat tidur. Ya, Alkitab bukan obat tidur. 是这个圣经不是这个催眠药。 Banyak orang mengajarkan kalau tidak bisa tidur baca Alkitab nanti kan ngantuk akan tertidur. 很多人说，如果不能够睡，看圣经就会催眠。 Alkitab adalah His story, ceritanya Tuhan tentang karya keselamatan di dalam Kristus. 圣经是上帝的故事，讲到他的救恩。 Maka ketika kita mengerti tentang Allah perjanjian ini, kita harus melihat Alkitab itu begitu indah luar biasa. 所以当我们明白的时候，我们看见圣经是这样的美好。 Kalau saudara mau membaca, mempelajarinya, saudara diberkati, hidupmu akan dipimpin mengenal Allah dengan lebih baik. 如果你要查考圣经，你会更加认识上帝，更蒙福。 Kalau kau mau membaca dan mengerti, engkau menjadi umat perjanjian Allah yang sesungguhnya.
你明白了，就成为神真正的显明。 Saudara-saudara, kita tidak mungkin menjabarkan tentang Allah perjanjian ini melebihi 5 minggu ini, saudara, karena waktunya sangat terbatas. 我们不能够用有限的时间来完全明了上帝之约。 Tetapi saya sudah berusaha merangkumkan tentang teologi Allah perjanjian ini dalam 5 kali pertemuan ini, dan saya harap ini jadi berkat di dalam hidup rohani saudara masing-masing. 但是我已经设法在这5星期里面，把上帝之约清楚告诉你们，让你们蒙 Mari 福。 kita tunduk kepala kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh menyelesaikan tentang Allah perjanjian. 亲爱的父上帝，我们感谢你们可以完成上帝之约。 Di dalam segala keterbatasan kami untuk menjabarkan 在我们一切有限的当中， teologi yang begitu dalam ini Tuhan, kira Tuhan yang menyempurnakan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan 5 minggu ini. 在这深奥的神界里面，让神你为我们Tuhan 完成。 Kami ingin mengenal Engkau, 我们更加的要认识你， kami ingin berelasi dengan Engkau. 我们要与你建立关系。 Biarlah melalui apa yang sudah disampaikan ini, hati kami kembali mendekat kepada Engkau. 透过你的真理，让我们更加的亲近你。 Bawalah kami yang sudah jauh daripada Engkau Tuhan. 你再次拉近我们， Bakarlah kami yang mungkin sudah menjadi orang Kristen yang lesu di dalam hidup kami. 你再次用你的灵火焚烧我们， Mengingat dan mengenal Engkau adalah Allah perjanjian bagi kami. 提醒我们你是上帝之约。 Terima kasih Bapa untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. 谢谢主，你一切的恩典。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。